saya Edifana. Dan saya Mas. Jom ke page IB Channel. Di IB Channel kami ada pelbagai infotainment untuk anda. Ada podcast, Ada sketsa ada interview. dan juga ada bual bicara. Bukan tu aja, kita ada sesi soal jawab bersama Syamsul Debat. Tanya, SD jawab. Kenapa tahu? Jadi jangan lupa untuk subscribe, Tekan loceng. untuk dapat notifikasi terkini tentang posting kami. Bye. Macam keluar. Assalamualaikum. Tak sempat unmute lagi. Kak Abby dah cakap tadi. Itulah dia tak baik kau. Tak sabar, kan. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita berjodoh sekali lagi. Hari ini menerusi podcast. Pintu kena tutup. Sekejap lah tutup pintu jap. Sebab dengar pula. Sementara Mas boleh tutupkan pintu. Kita akan bersiaran. Sedang bersiaran secara langsung menerusi podcast IB Channel. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga Mas? Lah. Siap. Sekejap je. Mungkin ada orang kata, kenapa tiap kali Mas dengan Mm-mm. AB ke udara dekat podcast, Mhm. baju hitam saja. Nak bagi nampak kurus. Berterus terang. Itu pun satu juga. Tapi sebenarnya kan, kami tengah tunggu penaja. Yes. Siapa nak sponsor baju kami? Nak sponsor kan. Malu apa dah memang kebenaran. Okey, kita nak ucapkan terima kasih pada mereka yang dah masuk ni. Alhamdulillah. Kita ada dari Tan Sri Hasbullah Halil. Terbaik katanya. Tan Sri, apa khabar? Tan Sri. Cik, dandan berubah. Ya, Tan Sri. Apa khabar? Lepas tu siapa lagi yang tengok ni? Ainul Boy Karim, Cipta Ucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam biasa kita ada Maria, Ida Shah. Okey, Ah, terima kasih banyak-banyak setia menanti kita kelewatan sedikit. InsyaAllah kita akan cuba perbaiki Mas. Yes. Kalau boleh kita kata pukul 3, pukul 3 lah kita buat Sorry lah. Terlewat sikit. Sebab adalah teknikal problem sikit. Abang Wi pun tengok. Thank you Abang Wi. Abang Zafri. Saya abang saya. Sama. Macam ni lah kan. Kita kena support the family kan. Yes. Bila Bila abang tengok dandan nak cakap Kedah. Boleh? Cubit nanti kan. Okey, hari ini hari Selasa. Inilah hari siaran kita untuk podcast. Dan tarikhnya 23 Mac bersamaan 10 Syaban. Lagi 20 hari. Yes, countdown 20 hari menjelangnya Ramadan Al-Mubarak. Dan pastinya antara tarikh hari yang penting dalam Syaban ialah 10 Syaban. Jadi Ni ramai ni Abby yang ucapkan yang happy birthday lah pula. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemput masuk sila. Oh ya, saya tak payah kasut penyapu. Tengok. Habis dah tekan, jatuh dah sambil dia dah belas. I bukan melatah, okay? I terkejut. Terkejut. Yes. Yelah tu. Terkejut sebab tu melatah. Okey. Mas. Ya. Mas kenal tak? Kenal tak dengan Coach Yin? Coach? Yin. Yin. Tak adalah kita nak ucapkan dia selamat pengantin baru. Oh, selamat pengantin baru. Gedebung. Tak tahu. Coach Yin ni dia baru-baru ni telah melangsungkan perkahwinannya bersama Azmi. Tahniah diucapkan. Jimat kan kahwin time sekarang ni. Sebenarnya kebetulan dia merupakan bekas daripada Saj. Alhamdulillah. Apa tu? Mute tu Saj. tak faham. Ya bang. Alhamdulillah dia pun dah. Alhamdulillah dia dah
berkahwin menikah dengan wanita pilihan hatinya. Alhamdulillah. Dan adalah kebetulan lah saya ada terbaca lah netizen pun ada cakap kan, alhamdulillah dah sama suami pengantin begini baru. kan, daripada fitrah-fitrah lahir laki-laki, lahir perempuan. Kita tak tahu. Ya, sebab kita tak boleh judge. Kadang-kadang dia sekelip mata kau berubah sayang. Dan kita doakanlah juga kepada yang berkenaan tu supaya kembali juga kepada fitrah. Ke pangkal jalan. Ke pangkal jalan pula. Okey, jadi kita ada ramai dah ni. Dah ramai dah ya. Suara Kak Bet tenggelam timbul ya ke? katanya. Timbul kenapa pula Pakai pelampung lah. Pelampung. Ebi, pakailah. Ambil cushion tu. Boleh dengar tak ni? Ke masih lagi tu? Ambil cushion yang dilapis ini dah, saya dah kira bercakap dalam kadar yang agak tinggi. Kuat juga lah kan. Kami bercakap kuat juga ni. Ya, terima kasih. Kita ada juga Roslina Ibrahim is watching. Thank you so much. Julia Omar. Yeah, I know. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujan tak kat luar tu? Sebab tadi macam agak gelap kan? Petang-petang selalu hujan kan. Jadi kita nak tahu juga macam mana dengan feedback suara kita okey tak sebelum kita memulakan topik kita pada petang ini. Adakah audio kami ni jelas dan nyata dapat didengari dengan sebaiknya? Harap begitu. Kalau dapat bagi feedback, maklum balang kan. Feedback. Sebelum kita mulakan. Ada yang kata maaf ya kami mendongak sikit Okay. Assalamualaikum Mas dan Ebi, audio tak jelas babe. Ya ke? Emma. Audio tak jelas. Okey, dah dekat dah ni sekali. Jelas? Sekarang jelas tak? Kena dekat sikit. Dah. Ni dah dekat ni. Jelas tak? Sampai sekarang dah cium dah tu. Hampir-hampir nak cium ni. Lipstick kan hilang dekat copong. Okey, boleh dengar tak sekarang ni? Saya dah dekat sangat-sangat. Suara bergema Kak Ebi. Suara Mas macam mana? Suara Mas macam mana? Suara Mas macam mana? Suara Mas? Adakah seperti Mas 999.9? Mas boleh lah tak? Mic kena dekat sikit. Kejap-kejap. Kita sebelum kita memulakan kita punya topik, kita pastikan everything is okay supaya mendapat kepuasan para pendengar dan juga para penonton. Dekat lagi jerawat tak nampak itu apa tu Pangwi? Bukan jerawat nak bagi nampak. Kami nak duduk jauh-jauh ni kalau boleh ni. Mikrofon ni mikrofon saya okey tak? Jika dekat copong suara okey. Oh, kena dekat. Macam suara Mas dengar clear tak? Kami ni dalam proses belajar. Tu dah okey. Dah okey tak? Suara Mas jelas. Suara Mas jelas. Suara Kak ni Akak. Saya bisik dengar tak? Sebab tak seronok juga kalau kita nak bincang suara kita tenggelam timbul kan. Tak boleh. Dia akan Dia jadi lemas. sangat, dia jadi satu gangguan pula kan. Dia macam lemas di dalam lautan lah kan. Dalam lautan sepi. Di tasik madu gitu. Okey, dalam pada kita nak tunggu harap-harapnya audio ni dapat dipulihkan dengan sebaik-baiknya. Juga kita nak merakamkan rasa duka lah Mas. Baru-baru ni ada kisah tentang dekat apa ni yang kereta terjunam tu. Terjunam satu dan juga yang dekat Suka. Dekat Suka. Dekat Suka SUKE panggil Suka Leburan lah. yang belum siap lagi tu. Dan sedihnya 3 itu orang bukan Untuk insiden kali ni kalau tak silap saya pun begitulah 3. Tapi ini bukan first time. Betul. Dah 3 kali. Dulu MR tu jajaran tu. Betul. Dan saya teringat ada satu kisah tentang seorang wanita ni. Dia berada dalam kereta dan ada benda besi ke apa jatuh. It was just a low shift. Dia ada di situ tapi nasib baik belakang. I mean mungkin mudah cakap alhamdulillah tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya itu satu wake up call tau. Macam like hello, ini benda-benda yang sangat sepatutnya terjadi. Tapi itulah kalau sekali itu tak apa ni dah masuk kali berapa. Dan dekat Kota Baru hari ni juga penunggang motosikal langgar truk polis yang nak hantar banduan ke penjara. Jadi meninggal. Innalillah. Motor tu meninggal dan truk tu terbakar. Jadi tak tahu masa sampai habis, tak tahu macam mana. Jadi banyaklah kadang-kadang kita memandu dengan dah begitu berhemah tetapi
ada Ya. kemalangan yang tak disangka-sangka pula. Okey, saya kan kalau dulu-dulu lah saya bersiaran di radio, kalau saya bercakap tentang hal ini, dia akan jadi panas. Sebab apa tahu, ada yang akan bercakap, "Yelah dah tiba ajan." Memang betul, memang betul dah tertulis. betul. Tetapi adakah kita akan tidak mengambil tindakan ataupun berusaha untuk mengekang lah kan? Dia macam ni, kita dah berusaha, dah ambil semua langkah-langkah keselamatan, tapi kalau sesuatu juga berlaku dan kira okeylah kita dah benda nak berlaku. Samalah juga dengan kes kemalangan yang Yang ibu berlaku. seorang perempuan, wanita Ambil sesuatu yang maknanya kes berat lah bagi saya. Ni untuk lebuh raya ni yang tak siap ni. Sebab saya dulu masa ke udara pun ramailah orang cakap pasal berlopak, lubang apa semua kan. Jadi macam tak ada kesudahan. Macam Abi takut tak bila lalu bawah jambatan tu kan? Serius. Betul Seriau. lah, seriau sangat. Saya kadang-kadang lalu dekat Puchong tu kan. Kadang bila Macam kita dekat traffic light kan. Saya tengok terus. Saya tengok okey. Sebab bersimpang siur kan sampai Bersimpang siur satu sampai kadang kita nampak crack. Kita nampak Serius crack nampak crack. Macam like okay, alright. Crack. So kita tak tahu. tu antara yalah. Jadi kita Macam ni order kita dah okey dah. Menurut model suara double lah. Oh, suara Faridah double pula. Osman pun kata suara bergema. Macam Okey. mana dengan sekarang? Sekarang macam mana? Okey dah. Sekarang dah okey. Sepatutnya dah okey. Kita nak tanya para penonton kita. Dah okey ke? Sepatutnya dah sedap dah suara kami ni. Sedap ke? Habis kalau kita tak uji diri sendiri, siapa lagi? Okey, betul. Model uji apa? Dah okey, dah okey. Model uji cakap apa? Masih bergema. Masih kata Cik bergema. Isu. Okey. Masih bergema. Tak best lah kalau kita sembang bergema. Kita tunggu sekejap ya. Tak lama, kita sekejap nak je. mainkan apa yang tajuk kita pada hari ni ke macam mana? Sekejap. Ni model kata dah clear. Orang lain macam mana? Model dah clear dah. Abang Zafri kata lalu bawah jambatan kena tunduk kepala. Walaupun dalam kereta kita tunduk kepala. Tunduk kepala Macam ni. Boleh tak serius. Saya dulu pun fobia tau. Setiap kali bawa jejatas ke apa kan memang terowong lagi. Terowong rasa macam kan. Oi, masa tu baca bismillah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada okey dah. Alhamdulillah. Dua-dua okey ke? Sana je okey. Sini tak okey. Macam mana? Bagi Gus? Tolong bagi feedback. Aduh tercucuk jarum. Bagi feedback je. Okey ke? Kalau dah okey kita akan mainkan klip tentang tajuk kita hari pada ni. hari ni. Okey, Langkawi jelas. Faham cakapannya. Langkawi. Siapa tu? Cikgu Mazia ke? Cikgu Mazia. Cikgu Mazia. Rumah dah siap cantik. Bukan main lagi kapet warna-warni. Okey, dua-dua dah okey. Boleh nyanyi dah kita. Alright. Dua dah okey. Okey. Kalau macam tu kita mainkan video berkenaan dengan topik pada petang ini. Ya. Kita mainkan ni video. Akhirnya. Kan? Hai, jangan lupa bersama kami menerusi podcast IB Channel setiap Selasa 3 petang dengan topik Mas! Apa? Ada tinggal kenapa aku sibuk sangat ni? Apa tajuk kita untuk podcast hari Selasa? Podcast hari Selasa nanti kita akan membincangkan perkara yang agak sentimental sikit, iaitu insan tersayang diambang kematian. Jadi kita perlu bagi tahu ke atau tak perlu? Jadi Abby sendiri rasa macam mana? Saya pun tak tahu Mas, bersalah. Jadi kita tanya kepada anda, apa pendapat anda tentang topik ini, okey? Jadi temui kami menerusi podcast IB Channel setiap Selasa 3 petang. Okey? Okey. Aduh, okey, bye. Makan sekejap, bye. Oh, nak makan seorang je. Ikutlah dia. Bye. Ya, itulah dia topik kita hari ini. Bagaimana saya perlu merendahkan diri merendahkan diri apa? dalam klip tu. Dalam klip. Ya. Maklumlah kita kena berdiri Sama level. Bukan sama tinggi ya.
Okey, mungkin sebenarnya kan Mas, ada juga yang cakap awat tajuknya serius tapi kenapa kita macam bukan main lagi menggelitis macam tu kan. Bukan, sebenarnya macam ni, kami ingin memaklum juga kan kepada anda bahawa untuk podcast ni dia berwarna-warni. Nah, Ada topik yang serius, ada ada topik yang yang topik yang sedih, ada yang sedih. gembira, ceria. Sebabnya kita nak Kan? berborak-borak kan Ya. dalam podcast ini. Jadi yang klip tu hanya menunjukkan kata topik. Kita bukan masuk dalam topik Ya, lagi. Kita betul. hanya nak bagi tahu topik kita minggu depan macam tu. Ya. Okay, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang topik yang mungkin sangat dekat pada hati anda, ya, sebab anda pernah melaluinya. Dan yalah, kita sendiri boleh tahu orang ataupun insan tersayang diambang kematian. Insan tersayang tu Mas, mungkin ibu, ayah, adik, isteri, suami ataupun adik-beradik, anak, Ibu ayah tu mak lah anak. Jadi insan tersayang ataupun your best friend. Your best friend. Kan? Yep. Maknanya anda tahu dia berada di ambang kematian sebagaimana yang dimaklumkan oleh doktor. Ya, doktor pun bukan main petik-petik je. Maknanya dia ada kepakaran dia tengok rekod kesihatan dan dia memaklumkan bahawa empunya yang sakit ini mungkin hayatnya tidak berapa panjang ya. Jadi mungkin dia akan memberikan jangkaan mungkin sebulan atau beberapa bulan kan, sebab tengok daripada organ-organ dia yang dah pun affected kan. Jadi itu yang kami maksudkan, sebab ada juga yang cuba nak berikan terjemahan yang berbeza, tapi ini yang nak kami bincangkan dengan anda. So ada yang confused, ada yang kata nak bagi tahu siapa tu, maksudnya kena bagi tahu perlu diberitahu atau tidak. Maksud di sini kita nak beritahu pada patient tu sendiri, pada pesakit tu sendiri yang memang dia tahu kata diri dia memang sakit, memang dia tahu dia sakit. Cuma bila doktor sendiri pun tak dapat nak mengatakan secara spesifik. Yalah, kita Bukan manusia. Doktor bukannya Tuhan. Kan. Dia tapi melalui pengalaman mereka tahu setakat mana pesakit itu mampu bertahan. Jadi kadang-kadang doktor ni dia tak bagi tahu direct, dia just bagi tahu pada yalah, mungkin keluarga kepada ahli terdekat. keluarga. Ahli keluarga terdekat, betul tu. Dan bila dimaklumkan kepada keluarga terdekat, jadi keluarga terdekat pun dengan sedihnya menerima berita itu, dan lebih sedih lagi macam mana nak sampaikan kepada si pesakit kan. Dan mungkin juga akan berlaku lah macam hang lah bagi tahu. Tak tahu, tak dilema kan. Sebab of course lah tak ada siapa pun nak bagi tahu berita sedih ataupun berita bad news lah kan, macam tu agaknya. Jadi inilah situasi yang nak kami rungkaikan, nak share dengan anda. Kalau anda ada pengalaman sedemikian ya, mungkin anda nak share dengan kami, boleh hantar ke talian hotline kami. Hotline kami 014 30 10 10 10 2. Ya. Di mana mungkin benda ni pernah terjadi. Mungkin doktor tidak beritahu direct kepada pesakit, tetapi doktor amanahkan kepada waris terdekat untuk beritahu. Jadi macam mana cara ataupun anda bagi tahu ke, atau anda rasa macam tak payahlah bagi tahu kan. Jadi dilema ni yang sebenarnya kalau boleh saya memang tak nak lalui. Tapi hakikatnya Mas lalui. Pernah lalui. Dan mungkin Mas nak ceritakan, nak share lah dengan viewers kita pengalaman yang saya rasa sukar untuk diterjemahkan lah dalam kata-kata. Tapi cubalah Mas sedaya upaya, sebab saya tahu bila kami pilih topik ni malam tadi pun dah banjir sikit. Dah banjir sebab benda ni terjadi pada tengok tak boleh cakap tentang benda ni sebab bulan 2 lepas sahabat baik saya 17 hari bulan Februari, sahabat baik saya memang telah menghembuskan nafas terakhir lah. Jadi beliau ada kanser. Beliau arwah ada kanser 5 tahun lepas. Ada breast cancer
tapi dah remove. Tapi arwah memang seorang yang sangat kuat, Abby. Tak pernah sekalipun saya tengok beliau menitiskan air mata disebabkan kanser yang arwah hidapilah. Jadi beliau memang sangat-sangat memang salute. Memang seorang yang tabah dan very positif sehingga kan di saat-saat akhir pun beliau memang berjuang untuk terus hidup. Dan Mas dapat panggilan telefon daripada sebenarnya arwah sendiri yang menghubungi saya. Dia kata dia di hospital sekarang ni, ada masalah, dah efek dah efek kanser tu di spine. Lepas tu bila dia kata dia tak sedap lah, dia kata badan dia tak sedap, dia dimasukkan ke hospital. Perut dia membesar. Jadi bila sebut perut membesar tu kita dah triggered kan? Kita dah triggered, alamak ni mesti pergi ke hati, macam tu lah lebih kurang. Jadi dalam masa PKP tu kebetulan kakak Mas pun tak sihat. Jadi Mas balik ke Penang, pergi berjumpa, ambil surat doktor, surat PKP lah, surat untuk merentas. Jadi bila sampai di hospital swasta, jadi kita boleh melawat lah Kalau kerajaan memang kita tak dibenarkan melawat. Boleh bagi tisu tak? Bapak Isteri satu ambil tisu. Lepas tu semasa saya tunggu di luar ward, tak masuk ke dalam, memang kakak kepada arwah bagi tahu, doktor kata boleh panggil semua saudara untuk berkumpul dan boleh buat preparation apa yang patut. Maksudnya memang terminal, memang memang family members sudah tahu, orang terdekat semua sudah tahu, tapi kita prepare. So Mas dah prepare masuk dalam, I have to be strong. Kita kena kuat supaya kita tak nampak, supaya kita nak bagi semangat lagi pada dia kan. Rupa-rupanya Abby, bila saya masuk dalam bilik ward tu, rupa-rupanya arwah seolah-olah tidak tahu yang keadaan dia macam mana. Jadi ayat yang arwah keluarkan, arwah kata, I bosan lah duduk dalam hospital ni, I nak keluar, I want to go back to my life. Dan dia kata kalau dapat sembuh dalam 70% pun dia bersyukur sangat. Sedangkan kita tahu masa tu yang dia bukan counting weeks or months, tapi counting days. Jadi bila kita berada di tempat tu, Mas berada di depan dia, Abby. Dia bercakap macam tu. Dia kata, cuba tengok buah pinggang dia dah semakin okey, kata dia. Cuba tengok air kencing dia banyak, dia kata. Jadi itu menandakan buah pinggang dia berfungsi dengan lebih baik dari sebelum ni. Dan bila Mas kata macam mana dengan perut, dia kata perut doktor kata tak serius. Maknanya Tak memang ada. dia tak ada gambaran apa-apa yang dia akan semuanya macam positif, Ya, semuanya ya. okey. She was very positive, seorang yang sangat positif. Memang dia pun secara semula jadi memang seorang yang sangat positif. Seorang yang positif, selalu cekal. Jadi dia memang seorang yang tabah. Tapi di situ betapa terseksanya saya rasa sebab saya tahu the truth. Tapi saya tak boleh nak cerita dekat dia. Dan bila saya tak dapat cerita pada arwah yang, yalah, siapa pun tak berani nak cerita tau Abby. Jadi bila kita tak cerita, saya rasa macam saya dah merampas peluang arwah untuk buat persiapan apa-apa sebelum beliau pergi. Jadi memang kalau boleh saya tak mahu lagi duduk dalam situasi tu. Dan kalaulah arwah tahu yang keadaannya begitu terminal, begitu nazak ataupun begitu counting days, jadi rasanya
mungkin beliau dapat habiskan spend masa dengan anak-anak ke ataupun balik rehat, tapi itu tidak langsung terlintas di fikiran arwah, dan family pun tak tahu macam mana nak sampaikan kepada arwah sebab beliau, arwah tu terlalu positif. Dia Macam- nak sihat. Macam yang Mas cakap tadi kan, dia tak pernah nangis. Dia tak pernah Tak kata pernah macam, nangis. benda ni macam buat dia macam down lah, lepas tu dia macam, gambaran dan fikiran dalam minda dia tu ialah Dia aku nak sihat. nak sihat. Dan aku akan sihat dan aku akan Boleh teruskan balik. aktiviti Yes, kehidupan yes, seperti biasa apa yes. semua. Sebab kita boleh tahu kalau orang tu cuba nak menyembunyikan daripada Ya. kita. Kita tengok reaksi orang tu, kita boleh tahu, oh dia cuba menyedapkan hati ya. Ya. Tapi ini tidak langsung. Nampak dia begitu positif yang dia akan back to normal. Jadi memang kami yang di luar ni bersama kakak arwah semua, kami semua macam nak buat macam mana. Tak ada hati. Jadi memang program ni memang dedikasi pada arwah dan kepada mereka, kepada anda yang tahu macam mana cara kita nak bocorkan rahsia ni kepada seorang yang positif Ya. tentang penyakit dia, yang nak sihat. Tetapi the battle that we cannot win, maksudnya penyakit itu lebih kuat daripada orang tu. Macam Maknanya mana peluang nak untuk handle? hidup. Yes. Ya. Sebagaimana doktor menggunakan kepakarannya, sebab kita nak saya kena stresskan benda tu banyak kali Mas. Betul. Sebab kita tak nak nanti orang cakap well, doktor bukannya Tuhan, memang betul. Tapi anda dan saya pun tahu kan, doktor mereka mempunyai kepakaran. Apatah lagi doktor di mana spesialis, pakar lah kan. Dan dia mungkin daripada kepakaran dia, pengalaman dia, dia boleh tengok daripada rekod kesihatan organ-organ yang dah mula rosak, dah affect organ-organ lain. Jadi sebab itulah dia boleh berikan jangkaan sedemikian. Okay? Jadi saya ingat lagi masa Mas dapat berita tentang sahabatnya, Mas bagi tahu saya dan katanya dia memang tak dapat nak kawal emosi, memang teriak. Kata Mas teriak, Mas tak ada kawan sahabat, Mas tak ada lagi dah. Walaupun saya tak pernah jumpa dia, arwah Sheila, saya tak pernah jumpa arwah, tapi saya dapat feel, saya dapat rasakan. Ya, jadi situasinya agak sukar sebab macam Mas walaupun sahabat baik tapi tak ada pertalian darah. Ya. Still consider orang luar. Jadi selalunya perkara-perkara macam ni ialah family members lah yang sepatutnya yang mungkin mereka pun dalam keadaan yang agak sukar. Macam mana nak beritahu? Kecuali pesakit mana-mana, kalau sekiranya anda mengenali mana-mana pesakit yang dia tahu dia terminal, maksudnya nothing much can be done. Jadi kalau dia bersedia, lain cerita. Lain. Jadi kita macam senang. Jadi kita tahu macam mana nak handle. Kan? Kita tahu macam mana kita nak berborak. Kita tahu apa yang patut kita buat dan yang tak patut kita buat. Tetapi sekiranya orang tu bersemangat untuk sihat dan kita tahu pula tu yang benda itu adalah bukan benda yang betul, jadi kita rasa macam, ya Allah, apa yang aku patut buat ni? Kita tak tahu. Jadi kalau anda ada cara ke, mungkin boleh share dengan siapa-siapa yang perlu atau tak perlu sebenarnya. Ataupun kita just macam tak apalah, biar macam tu ke. Tapi takut nanti dia tak ada berpeluang untuk mungkin nak letak wasiat ke ataupun nak Ataupun nak spend lebih masa dengan anak-anak. Yes. Ataupun mungkin ada unfinished business Betul. yang perlu dilangsaikan. Nak pesan apa-apa ke. Jadi jadi masuk fikir jadi sekiranya beliau ada benda yang beliau nak buat, tapi dia masa tu dia percaya yang dia akan sihat. Jadi bila dia sedar, bila situasi dia dah makin teruk, bila dia sedar yang masa dah sampai, dah terlalu lambat dah. Mungkin dia dah tak mampu nak pegang pen, nak tulis apa-apa pun dah tak boleh. Jadi, ya Allah Happy, memang masa tu rasa macam, memang saya faham sangat situasi suami, anak-anak arwah dan kakak arwah. Memang tak boleh, tak tahu macam mana nak cakap. Memang tak tahu. Kalau lah
kalaulah anda berada dalam situasi ini, anda merupakan ahli keluarga, contohlah ahli keluarga. Adakah anda akan memberitahu hal yang sebenar? Betul. Kalau anda nak beritahu cara yang macam mana? Ya, mungkin anda ada pengalaman ataupun ada pengalaman kawan yang pernah diceritakan kepada anda yang boleh kita jadikan sebagai panduan, Betul. sebab saya rasa kita kena cari masa yang sesuai, Betul. suasana yang macam mana. Ya. Kalau macam anak, contoh anak kecil kan, ataupun anak umur dah belasan tahun, ya mungkinlah kita tak perlu nak bagi tahu sebab kita tahu doa kita pun kan. Kalau anak kita tahu doa kita tu insya-Allah setulus ikhlas kerana Allah kita berdoa untuk anak kita. Jadi tak perlu bagi tahu, tak apa. Tetapi bagi seseorang, contoh ayah kepada anak-anak, suami kepada isteri, yang dia nak bersemangat untuk sihat, tetapi kita di sekeliling tahu yang benda tu tak mungkin. Jadi macam mana nak inform supaya dia lebih bersedia kan? Adakah pesakit itu akan terus down? Sebab ada yang kata kalau kita bagi tahu nanti dia down. Ya, down. Tapi Betul. kalau ikut dari segi logiknya, kalau dia down ke tak down memang masanya akan sampai. Jadi apa yang patut buat sebenarnya? Saya memang dalam dilema. Memang tak tahu apa yang patut Tapi buat. kalau kita boleh tengok salah seorang Nur Azima Ismail kata tak sanggup beritahu, hanya dengan iringan doa, be prepared and redha. Ya. Jadi ini pandangan daripada Nur Azima, pandangan anda pula macam mana? Itu yang berlaku pada kami, Ya. kakak-kakak arwah semua, kami memang tak sanggup bagi tahu. Tapi memang rasa bersalah dengan arwah sebab mungkin ada benda yang arwah tak sempat nak lunaskan ke apa. Tapi itulah ramai yang bersetuju. Tapi ada juga yang bagi komen kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Supaya dia lebih bersedia mungkin nak buat solat taubat ke apa. We don't know. Tapi macam mana nak bagi tahu tu? Macam mana? Dan kita kena tengok juga bagaimana karakter orang tua. Betul. Sebab kalau dia jenis yang memang mungkin seorang yang positif ataupun optimistik, ataupun dia seorang yang sangat sabar, sangat cekal, mungkin juga cumanya kita nak atur ayat tu macam mana. Ya, dan saya rasanya Mas pun ada terbaca satu artikel ni. Ni artikel ni walaupun daripada luar, tapi mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan sebab dia juga melibatkan emosi. Dan antaranya maknanya pantang lah kalau boleh elakkan dengan memberitahu bahawa terlalu direct sangat pun tak boleh, berlapik sangat pun tak boleh, takut tak sampai. Dan keduanya dia cakap tak apalah, engkau akan pergi ke tempat yang lebih baik. Saya tak tahulah artikel tu ditulis begitu. Betul. Jadi mungkin kita boleh ambil pendekatan yang rasanya sepatutnya macam doktor kot bagi tahu kan Ebi kan? Saya rasalah, kalau saya pun sejujurnya saya tak ada kekuatan. Betul. Tak ada kekuatan. Rasanya kalau doktor mungkin dia kata kita dah cuba yang sedaya upaya tetapi contohlah ni kan kita dah cuba sedaya upaya tetapi nampaknya semuanya tidak nika kan. Jadi kita berdoalah maksudnya macam tu ke, bagi hint sikit ke kan. Dan ada juga saya juga terbaca dalam internet memang ada artikel daripada luar negara juga, katanya kalau katalah benda tu jadi pada mak kita dan mak kita perlu bagi tahu pada dia rasanya, dan kita perlu cakap kata mak tahu tak yang doktor sebenarnya dah cuba dah sedaya upaya tapi sebenarnya memang tak dapat nak buat apa sebab organ-organ banyak yang dah rosak. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang doa je. Ya. Kan mak ke? Kena jugalah Mas. Kalau saya lah secara peribadi, kalau lah benda tu kita pusing saya lah. Saya nak tahu. Saya nak tahu yang kebenaran. Betul. Kalau doktor kata tengok daripada organ-organ yang kat dalam, data jejak apa semua, mungkin adalah 3-4 bulan kan. Dan saya rasa saya akan lebih menghargai. Betul. Dan sebab rasanya masa tu bukan lagi masa untuk berahsia lah. Betul. Kan? Kalau saya rasa saya perlu tahu. Betul serang.
Terus tahu. terang. Katalah ada anak kecil, jadi kita rasa macam nak tulis surat supaya every year dia boleh baca pesanan kita. Ya. You know? Betul. Betul. Jadi kita boleh macam pesanan-pesanan kepada anak kita. Kalau anak kita belum berkahwin, mungkin kita nak pesan supaya bila kahwin nanti ingat kita ke apa ke. I don't know. Tapi rasanya wajar kita tahu kan? Kalau saya nak tahu. Sama. Kalau saya nak 100% tahu. tahu. Probably bunyinya macam hati kering lah. Tell me, chances, Tell me. Ya. apakah option, apa lagi option yang boleh saya ada untuk untuk melalui ni. Saya kira ini juga berbalik kalau boleh kita kaitkan jugalah Mas. Sebab tu kadang bila dalam satu keadaan kesihatan yang sedemikian, bila dalam sakit-sakit tertentu tu kita nampak ada peluang untuk dia sembuh, kita doakan. Ya. Syafakallah, Betul. syafakallah. Tapi dalam keadaan tertentu kita hanya doakan yang terbaik. Kita sebab kita tak tahu. Hanya Allah aja yang tahu saja apa yang terbaik. kan. Betul. Kan? Okey, ni kita nak bacakan ni Ida Shah katanya sedihnya dengan cerita Mas. Ya, tak sedar air mata pun berderai. Tapi saya dah rasai keadaan ini 7 tahun lepas juga ya, kakak yang mengidap kanser ovari. Tapi berbeza sikit lah. Doktor pakar dah bagi tahu dia yang dia akan meninggal dalam masa terdekat. Cik Dah jaga dia hari-hari, rasa tak tahu nak kata apa, tapi akhirnya dia tinggalkan saya juga. Jadi kalaulah pesakit tu tahu macam kita, mungkin ialah sempat. Jadi orang yang sekeliling pun senang sikit kan. Maksudnya macam saya ada baca ya Abi, orang kata ada dalam artikel di luar juga, katanya okey, kita tahu kita nak pergi jumpa seseorang yang dalam keadaan critical terminal yang sepatutnya dapat loving tender care. Maksudnya memang dah tak dapat nak buat apa-apa lagi. Kita ada petua tau Abi. apa betul? Kita jangan cakap apa khabar. Tak boleh. Tapi sebenarnya Mas, saya Jangan rasa sebenarnya Mas, actually ini antara perkara yang bila kita pergi melawat orang sakit, tak tahu cakap apa, macam like macam nak kata sabar ya, tak boleh. macam Tak sangat tak cakap macam tu. ataupun sabar Tak tahu. je. Kita macam samalah keadaan dia. Masa saya jumpa arwah hari tu, bila masuk kat dalam tu macam kami just cakap macam lah lama. Dia kata kata tak dapat datang minggu depan. Kita macam seronok bila dia cakap macam tu, kita ada topik lah nak bercakap. Sebab kita dah macam tak tahu nak cakap apa ni. So cakap lah buat surprise kan, best kan. So arwah happy, gelak bila dapat jumpa sebab dia di utara, saya di selatan. Jadi bercakap ni lepas tu takkan kita tak tanya khabar kan. Jadi apa yang boleh kata samalah macam apa yang dinyatakan dalam artikel ni. Dia kata instead of daripada kita tanya macam mana, apa kan, apa khabar, kita kena cakap macam hari ni rasa macam mana, sihat hari ni rasa macam mana je, itu je. Hari ni rasa macam mana, kan, macam mana hari ni dah makan, macam tu, you know, bagi suasana. Tapi kalau macam nak say goodbye jugalah kan, dia sebenarnya kalau ikut artikel tu dia kata sebenarnya dibenarkan kalau time tu kita macam nak kenang balik, Dalam pada kita bercerita dulu tu kita cakap ingat tak dulu masa sekolah macam tu. Tapi itu jugalah yang kami buat, kami cakap pasal dulu. Tak ada sentuh tu yang sampai arwah cakap bosan lah nak balik to my life lah. Beliau walaupun stage 4 cancer tetap pergi kerja. Masya Kuat tak kuat dia? sangat kuat. Sangat kuat. Ya, memang sangat kuat. Jadi memang kekuatan itu bila kita sakit apa-apa sikit-sikit dia tak arwah lagi teruk, tapi arwah kuat je. Dan sebenarnya arwah suka tau bila kawan-kawan kontak. Dia kata hari tu jenis yang very bubbly kan. yes. Jadi kita macam ini ke? Ni kawan-kawan ni say hi, assalamualaikum semua. Dia macam ya ke? Ingat juga diorang dia macam tu. Jadi nasib baik lah kan. Nasib baik macam tu, jadi dia tak adalah bagi kita
alamak macam mana aku nak cakap ni, macam yang Abby kata tadi, kadang-kadang kita tak tahu nak cakap apa ni bila kita jumpa dengan orang yang sakit, betul tak? Kita macam lost of words kan. Dan lagi satu, jangan bercakap tentang kesakitan orang sangat lah. Jangan cakap pasal kesakitan. Jangan tanya kenapa oh ya ke, Macam mana you boleh sakit macam ni? ya ke, bila Memang ada orang kat sensitif. betul. Ah. Kan? Ya kesian. Macam mana sakit ni? Ya Allah, tiba-tiba je. Bukan you very active, you suka dan semua tu. Seriously. Lepas tu doktor kata macam mana? Ada berapa lama? Ada tak yang tanya macam tu? Kena cili orang kalau ada yang tanya macam tu. Ya Allah ya Tuhan. Jadi Suara kembali bergema kedua-duanya. kembali okey. Dan okey, kita halu-halukan kalau anda ada pandangan ya. Tapi yalah Mas, misal katalah situasinya kita hadapi. Dan Mas diamanahkan untuk memberitahu orang itu. Mas cakap macam mana? Mas cakap macam Tapi saya rasa bergantung kepada siapa yang saya kena cakap kot. Bergantung juga. Kalau macam keadaan macam arwah hari tu memang tak sanggup. Janganlah bagi tanggungjawab tu pada saya, tolonglah. Kalau orang terdekat sebab kakak kandung pun kanser. Tapi Alhamdulillah Kak Tun pun very positif kan. Very positif. Dan Kak Tun pun mula-mula dulu memang takut tau. Ini Kak Tun Mas ya. Sebab kami dekat UMPH ada seorang lagi. Kak Tun pun ada kanser tapi Kak Tun very Positif. positif. Kak Tun masa mula-mula tu macam mana Sebelum dia agak nampak dah mula-mula kita pun takut, dia tak tahu. Ya, Jadi kita rasa macam mana nak bagi tahu macam mana. Tapi dia kata taklah ni ada usus dia gini-gini. Jadi Kak Tun juga yang ceritakan pada kita. Jadi memang harapnya kita tak perlulah ada situasi macam yang ini saya ada di situ. Jadi saya dengar sendiri dan saya boleh tengok Kak Tun Ceria, sangat ceria, sangat positif. Wah, memang hebat lah Ya. Okey. Ni ada Shikin Humaira kata, Okey. arwah boleh pinkan kot Faiz. Arwah abang saya kena kanser paru-paru, dah stage 3. 2 anaknya doktor tak sampai hati. Ada 2 anaknya. Doktor tak sampai hati nak bagi tahu ke ayahnya, takut ayahnya tak boleh terima. Ya. Tapi saya pujuk, suruh bagi tahu juga. Biar ayah bersedia, ayah boleh beramal. Lagi apa tu? Tak nampak dah. Supaya beramal ibadat sebaik-baiknya. Walaupun berat, terlaksana juga. Bila dah tahu abang redha, dia hari-hari di rumah mak, breakfast sama-sama dengan mak. Bila bulan puasa ke masjid ikut tarawih. Bukan solat duduk tapi dengan berdiri. Walaupun abang memang tak kuat dah, kurus sangat, abang cakap sementara hidup ni biar dibuat selagi mampu. Akhirnya hari raya 2 minggu abang pergi juga. Selepas abang minta mandi dan nak pakai baju putih, abang pergi juga. Moga abang tenang di sana. Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu dia Jadi perkongsian. doktor juga rasanya Sukar. sebab kita sebagai orang kata orang Melayu kita kan banyak yang jenis berlapik kan, cakap berlapik. Jadi wow, kalau kita jadi doktor tu macam mana Abby? Cekal sungguhlah hati doktor nak bagi tahu. Tak tahulah. Jadi itu tapi indahnya bila berterus terang tengok ya. kan seperti mana yang diceritakan oleh Shikin Humaira dan yalah bila kita tahu keadaannya mungkin kita ada tempoh tarikh luput itu. Semua kita ada tarikh luput. Semua dah tertulis dah. Tapi Yang dalam paling keadaan-keadaan yang dalam keadaan-keadaan tertentu tu bila kita dimaklumkan pastinya perlakuan kita lah seharian tu pun ada perubahannya. Dan saya teringat Mas ada satu kes ni, kisah benar. Doktor memaklumkan bahawa ibunya ada satu tempoh saja untuk hidup.
sebab agak kronik, sangat serius. Ya. Jadi dengan sukar dan beratnya mereka beritahu kepada si ibu. Tapi ibu dia memang, yalah, alhamdulillah ibunya seorang yang saya kira seorang yang ada iman yang kental ya, dan ibu dia terima dan ibu dia kata, oh terima kasih bagi tahu, mak nak lipat gandakan lagi ibadah mak. Dia pun lipat gandakan ibadah dia, dia dan sepatutnya beberapa bulan, dan sebenarnya ibu ni hidup 3 tahun lepas itu. Ya, betul. So Apa kan, ni, jangka hayat tu doktor pun hanya, doktor tak boleh bagi satu number kan. Ya. Tapi dia perlu bagi tahu keadaan kita ya. macam mana. Jadi dari situ, ya, Allah Maha Kuasa kan. Betul. Jadi itulah kepada anda yang sedang mengidap ke ataupun sedang menjaga. Jadi kita kena tengok juga emosi dan juga bagaimana pesakit tersebut menerima sesuatu benda tu. Tapi dalam kes arwah kawan sahabat saya ni special sangat sebab arwah memang kuat sungguh, dan cara arwah cakap tu yang arwah dia nasihat pun tak ada sikit pun riak dia. Yang dia Ya. Sampai kan pergi. contoh ya, saya tak tahulah saya diizinkan untuk bercerita atau tidak. Anak arwah, kan dia dari Penang, mereka duduk di Sungai Petani. Jadi anak dia dari Sungai Petani pergilah ke Penang, pergi nak menjaga arwah. Lepas tu anak arwah dapat berita. Jadi bila dia balik Sungai Petani, dia pergi balik semula ke Penang, dia dapat berita kata keadaan ibunya macam ni. Jadi dia masuk jumpa dengan ibu dia, dengan arwah, nangis. Nangis kata, I love you mommy, I love you, I miss you semua. Tetapi disebabkan tak trigger, disebabkan dia terlalu positif, arwah kata, alah baru balik semalam pun nak nangis. Rindu apanya? Ni dah jumpa dah. Jadi dia tak triggered. Mungkin doktor ada bagi tahu sesuatu kepada anaknya ke apa. Jadi memang special kes sahabat saya tu. Memang special. Beliau seorang yang terlalu kuat sehingga kan semua benda dia nampak positif. Jadi sebenarnya memang struggle. Saya sendiri bercakap dengan anak arwah. Dia kata memang mama kuat sangat. Mama memang mama cekal, dia kata. Macam mana nak beritahu dekat mama macam ni. Jadi memang siapa pun tak. Memang akhirnya itulah. Akhirnya kesihatan arwah makin merosot. Dan akhirnya pada 17 Februari. Ya. Dan arwah mengidap kanser selama 5 tahun ni. Ya. 5 tahun ni. Dah pernah buat kemo semua. Dan dia punya very positif. Bila time kemo kan rambut semua gugur. Lepas tu kita orang very close tau. So kita selalu cakap dengan dia, kata, best you dapat juga you merasa jadi sini corner Operation corner. Yes, tak semua orang akan mengalami tu. Cakap ambil gambar. Lupalah ambil gambar masa tu rambut dia dah tumbuh. Lupalah ambil gambar. Patutnya ambil gambar lah kata. Jadi dia jenis orang yang macam tu, yang kita boleh kita boleh jadikan situasi tu sesuatu. Tapi kita pun lupa dia sakit. Yes. Kita sendiri lupa dia sakit kan. Dan orangnya sangat cantik, sangat Masya cekal. Allah, Ya. Masya Allah. Jadi semangat arwah memang saya jadikan sebagai panduan lah. Ya. Bila kita ada sakit sikit, Sheila dulu pergi kerja sama je. Jadi begitu jugalah yang saya bagi macam semangat lah kepada Kak Tun kan. Dan mungkin juga anda yang menyaksikan sekarang ni pun sedang tak berapa sihat. Kalau kita ada tak berapa sihat tu, kita jadikan cerita-cerita yang macam ni sebagai satu semangat untuk kita, alah sikit je ni kan. Sikit je ni boleh. Sebab kalau Sheila boleh, kalau arwah boleh, takkanlah aku tak boleh. Dia jadi macam tu. Okey, ni ada satu lagi kisah kita nak kongsikan. Ini kisah yang dikirimkan oleh Intan. Intan kata arwah mak saya berbelas tahun berjuang melawan diabetes. Last sebelum meninggal
doktor beritahu dia tanpa pengetahuan kami waris. Terbalik pula. Ah. Doktor bagi tahu dekat mak, tak bagi tahu dekat waris, dekat anak-anak. Kaki dia perlu dipotong sehingga pangkal peha, tak dapat diselamatkan. Terus dia rasa lemah. Ya, dia ada beritahu saya semasa tu, daripada dia nak susahkan kami, baik dia pergi. Semangat dia yang sebelum ini habis. Dulu dia sangat bersemangat. Bersemangat, very Maksudnya positif. doktor bagi tahu pada arwah sendiri tetapi keluarga langsung tak tahu. Tak tahu ya. Jadi dan semangat dia tu terus down, merudum kan. Jadi semua benda dia tak mau dah. Sehinggalah dia meninggal 3 ke 4 hari kemudiannya. Wow, cepat. Sangat cepat. Jadi itu pengalaman Intan. Ni macam ada juga komen daripada Kak Robiatun kata ataupun yang macam kawan saya tadi tu ataupun dia tak tunjuk kot, tak nak bagi orang bersedih, mungkin dia sudah bersedia dan redha dalam apa situasi. Tak, sebab kami terlalu rapat. Memang tak ada rahsia. Kalau antara tak ada mak rahsia. dia memang tak ada rahsia. Jadi kenal dia luar dalam. kalau dia rasa kalau kita tahu yang kita tahulah dia tak akan berahsia dengan kita. Kalau dia tahu apa-apa mesti dia akan cakap, I ni lah, ni macam tu. Jadi dan kita tengok reaksi dia pun kita boleh tahu kalau orang tu memendam rasa ataupun cuba berdalih dan kita akan ikut flow dia. Kalau dia cuba macam menyembunyikan, kita faham. Tapi ini tak ada indication langsung. Tak ada langsung. Tak ada. Jadi kalau ni mesti di WhatsApp ataupun masa kita cakap dalam telefon, mesti dia akan cakap macam mana apa-apa kan. Tak ada. Jujur. Kita tahu kan, ada tak rasa terkilan, Mas? Sebab tak bagi tahu dia. Ada tak rasa? Sebenarnya sejujurnya saya tak ada rasa terkilan sebab saya rasa itu bukan tanggungjawab saya. Saya hanyalah seorang sahabat dan saya Melainkan kalau arwah kata, do you know anything I don't know? Melainkan kalau kalau arwah cakap macam tu, insya-Allah. Sebab saya tahu pun masa saya nak pergi melawat dia dah. Kalau saya tahu sebelum tu kami sembang-sembang, kalau dia ada ni mungkin lah kan, tapi saya dah dapat tahu pun masa arwah dah tahap yang sangat serius. Ni awak dia cakap apa? cadangan tajuk akan datang pengalaman terselamat dari maut. Cik Zafri Cik Zafri ada pengalaman tu ke? Nanti boleh share lah. InsyaAllah kita akan pertimbangkan cadangan tu kita lalukan. Mak dia cakap kalau kita cakap pada pesakit tu macam gini boleh tak? Doktor ada cakap yang sakit awak tak lama. Tapi awak jangan nak down sangat dengan cakap doktor tu. Itu kajian dia je. Ada yang dah sembuh tau. Sikit je ni. Doktor tu bukannya Tuhan. Ajal maut di tangan Allah. Awak boleh sihat. Tapi sanggup ke nak bagi tahu macam tu? I say man. Itulah persoalannya. Itulah persoalannya sebenarnya. Itu yang susah tu Mokda. Kalau kita kata kita dah sihat, tahu. seolah-olah kita bagi harapan palsu. Kan? Ingat tak lagu? Andai ku tahu akan tiba ajalku, dia mohon apa? Allah tangguhkan dulu. Sebab dia nak bertaubat, nak apa semua. Jadi lagu tu kadang kan bila difikirkan, ya Allah tak ada. Tak ada. Itulah dia. Sumbat dah hidung ni. So jadi itulah yang nak kita kupaskan lah hari ini berkaitan dengan Kita dah sudah kumpat dia tak diam je ke? Dah kumpat dah. Dia cepatnya masa berlalu kan. Jadi sangat. itulah antara yang sempatlah kita kongsikan dengan anda tentang topik kita hari ini. Ialah mungkin anda pun dalam keadaan yang tak sukar. Ya, dan mungkin juga dengan kita punya persoalan hari ini mungkin terjawab. Mungkin anda sedang mengalami dilema tu. Nak beritahu macam mana. Tapi bila dah dapat kita bersembang sedikit sebanyak ni mungkin dapat idea. Tak payah bagi tahu lah. Ataupun mungkin dapat idea, kena bagi tahu. Sebab kita tahu pesakit tu mungkin terlalu banyak benda yang nak diselesaikan. Kan nak pesanan-pesanan, nak wasiat kan.
wasiat Kadang ataupun ada, mungkin ada insurans takaful dia ke apa semua. betul Dan saya teringat insurance. Mas, ada seorang sahabat kami lah, Allahyarham Nur Hasian. Dia merupakan salah seorang penerbit sini lah di Astro. Dan dia tahu peluang untuk disembuh sangat tipis. Dan dia dia post dekat IG. Dia minta ampun dekat semua orang. Dia kata, "Yan minta maaf kalau Yan ada buat salah sebab Yan tahu Yan manusia biasa. Kalau apa-apa salah Yan." Sebab dia ni jenis yang agak Outgoing. outgoing dan dia vokal. Bukan vokal yang tak ke tempat lah. Maknanya dia ada pandangan, Tegas. dia bagi cakap dan dia tegas. Kan? Dan kita tahu job performance dia memang TikTok. Dan dia memang minta maaf. Saya paparkan dekat IG saya. Permohonan maaf dia tu kan. Dia kata, minta maaf lah kalau apa-apa dia pernah menggurus hati siapa. I think I would like to do that. Yeah, I want to do that too. Kan? Dapat. Dan sebenarnya mereka ini adalah insan-insan yang teristimewa kerana mereka sedar yang mereka akan menghadap Ilahi dalam masa terdekat. Kita ni yang tak tahu ada penyakit ni adalah insan-insan yang mudah alpa, sedangkan maut begitu dekat dengan kita. Paling Tapi dekat. kita terlupa. Dan ada juga lagi tips kita nak bagi pada sesiapa yang pergi melawat orang sakit. Kalau boleh macam tadi kita jangan tanya apa janganlah macam tu kan. Kita cakap macam Rasa rasa dia macam sedih, mana hari ni, ada apa-apa yang nak saya buatkan ke, nak apa-apa Nak yang buah saya tak? Boleh pasang buah ke? kan ataupun kalau kita nak buat plan apa-apa, orang tu ada, pesakit tu ada, kita involvekan dia. Involvekan dia, kata kita nak buat plan ni, jom kita di sini gini. Maksudnya jom kita pergi rumah dia tu, si Polan terdekat tu je ke apa ke. Jadi jangan mengasingkan dari pesakit, biar dia rasa dia pun diraihkan juga. Lepas tu kalau anda melawat orang yang sedang sakit, letak tepi handphone. Bayangkan anda dalam keadaan lah kita tengah berinteraksi dengan dia. Dia pun macam sebenarnya itulah doktor kata kena makan ubat. Kejap. Hello. Kan? Tak elok tu. Dan lagi satu, memanglah kita selalu nak pergi melawat orang sakit. Kan? Kita nak melawat orang sakit, kita nak melawat sahabat kita yang sakit. Tetapi jangan lupa orang yang menjaga pesakit. Yes. Memang jangan lupa sesekali orang yang menjaga. Sebab betul, menjaga betul. orang sakit ni sangat mencabar. Memerlukan fokus yang lebih lagi daripada menjaga anak Maknanya dalam pada anda datang berikan tumpuan kepada pesakit, maknanya yang jaga tu juga. Contohlah yang menjaga tu maknya ke apa makcik. Apa jugalah. Belilah apa-apa hadiah ke kan. Makcik suka kan kali 40 sen kan. Kan dekat Samat pun ada. Sebab lagi tersebut. Ataupun macam beri pelukan pada carer yang menjaga tu. Ataupun apalah offer help ke kan. Macam mak saya terlantar. Abang kandung yang menjaga bersama isteri dan anak-anak. Jadi memang terharu sangatlah kan. Terharu sebab kita nak jaga tapi tak termampu nak jaga. Jadi rasa iri hati jugalah kan. Wow, kata abang dia jaga, ada masa bersama dengan mak. Dan diorang ni sebenarnya penat. Macam abang sendiri pun tak begitu jadi bila kita sihat. raikan dia, bagilah present ke, kan. bagi dia happy. Benda-benda yang mungkin kita tahu dia suka tapi mungkin kekangan tu dia tak dapat buat ke apa, bagi dia gembira. Sebab kalau kita tahu orang tu dah terlantar lama, definitely ada orang yang jaga. Betul? Orang yang jaga tu yang kita kena hargai kan. Dan saya ingat lagi juga antara benda yang Ustaz ada pernah pesan, kalau kita pergi menziarah orang sakit, janganlah lama sangat. Duduk sampai lepak, lepas tu siap pula cerita you tahu tak hari tu kami
you jumpa pula kawan you datang menziarah dia, you pula chatting-chatting macam tu. Memanglah Tak, tidaklah. lagi satu orang yang menjaga sakit tu penat. Ya. Sebab nak kena siapkan makan, nak kena siapkan Mm-mm. minum. Kita tak tahu. Sebab tu kadang kalau kita nak pergi ziarah cakap, "Cik jangan buat apa-apa, Jangan buat saya apa. bawa, saya bawa, bawa okey? sendiri. Saya kita bawa, kita bawa Ah. nanti kita main. Saya akan bawa." Jadi kita tahu kita tak akan menyusahkan dia. Betul. Kan, dapat Sebab dia berehat. orang yang sakit ni dah tentu ubat dia mahal-mahal. Ya. Nak pakai Mm-mm. pampers ke, nak pakai apa-apa benda Ya. mahal. Jadi banyak, yelah kita memang ada sedekah-sedekah daripada ni. Tapi kalau diorang kena menghabiskan pula untuk meraihkan tetamu tu, dia jadi macam satu bebanan pula kan. Betul. Jadi Betul. kita kena prihatin lah benda-benda ni. Ya. Dan teringat jugalah ada seorang sahabat yang kami dengar peluang dia untuk sebuah agak nipis. Saya ingat lagi masa kita boleh masuk hanya 2 boleh datang masuk jumpa 2 kan, tak ada ramai-ramai kan. Dan dia yelah dia yang sakit, so terpulang pada dia lah. Apabila dia kata, "Boleh ke kalau Kak Ibi nak masuk?" Tanya kan. Dia kata, "Oh Kak Ibi, okey." So saya rasa macam terharu sangat. Dia sukalah kita datang kan. Lepas tu saya ingat lagi masa tu saya cakap, semua orang okay, saya dengar jugalah ada orang cakap, "Be strong, you gotta be okay, you gotta be strong, okay, you gotta be fine, we gotta." Okay lah, kita bukan apa, cumanya dalam keadaan dia sebegitu, kita tahu yang doktor ada memberikan gambaran. Dan saya cakap kat dia, saya kata, Kak Ibi doakan tahu tak awak. Saya kata, Kak Ibi doakan tak awak, tapi awak pun doa juga tahu. Kita doa sama-sama. Kita minta Allah ampunkan kita, dosa-dosa kita, salah silap kita. Ya, kita selawat banyak-banyak. Okay? I doa for you tau. So kita doa sama-sama. Okay Kak Ibi, okay. Masa tu saya pun tak tahu sama ada I did the right thing or not. Tapi itu yang saya tu, and then beberapa hari kemudian dia pergi buat selama-lamanya. Jadi itulah kan. Itulah yang kita kongsikan. Jadi sebenarnya kita pun nak tanya pendapat penonton. Nampaknya ada juga kan, ada yang kata setuju, ada yang kata tak. Ada yang pun sama macam kami juga tak tahu nak bagi tahu ke tak bagi tahu. Dan kadang-kadang kita cuba nak elakkanlah tentang topik ini sebab benda tu tak berlaku, tak pernah berlaku, dan tapi ia mungkin berlaku. Ya, tak mustahil. Ia mustahil, betul. Kita akan berdepan dengan situasi. Mungkin bila anda berdepan dengan situasi ini, anda akan ingat balik apa yang Mas dan juga saya pernah bincangkan ini, kongsikan daripada pengalaman orang lain. Mungkin anda boleh aplikasikan sikit. InsyaAllah, moga-moga bermanfaat lah. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga Mas. Ya. Mas masa dia dapat tahu sahabat baik dia pergi, dia teriak lah. Saya pun teriak sekali. Bayangkan, saya tak pernah jumpa arwah saya. Saya pula cakap, "Mas, saya nak bagi dia strong." Saya pun tak strong. So. Dan yang Mas terharu bukan saja suami, saya pun sedih. Anak-anak pun menangis. Walaupun diorang taklah begitu rapat sangat dengan arwah, tapi diorang pun menangis. Sebab diorang tahu betapa kami close. Hari-hari WhatsApp. Kita nak buat IB channel ni pun rasa macam arwah dah tak ada. Jadi macam rasa macam payah sebenarnya. Sebab apa-apa juga saya akan kongsi bersama dengan arwah. Jadi dia yang faham segala-galanya. Kawan-kawan lain pun tak ada. Tapi diorang tak meraihkan macam dia. Macam dia akan macam, bestnya. Bila lagi nak ada macam tu. Tapi tak sama kan. Jadi rindu suasana tu. Jadi itulah perkongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat supaya anda semua tahu apa yang perlu dibuat. Kalau rasa tak kuat, kemungkinan kita minta tolong dengan doktor. Sebab rasanya bila diimbang-imbang, perlu dengan tak perlu tu lebih kepada perlu kan. Pada saya secara peribadi perlu. Sebab kita kena bagi masa pada arwah untuk pasti pesakit ada benda yang nak diuruskan. Betul. Tak kisahlah apa pun, sama ada taubat, sama ada mohon maaf, pasti ada sesuatu yang setiap daripada kita mahu lakukan sebelum kita meninggalkan dunia fana ini. Kan? Okey, baik, nampaknya kita pun dah sampai
Dah Sampai tak ke break lah kita hari ni. ya Allah, Faiz pun dah tak ingat lagi tu. Kita Aduh, terima Okey, kasih terima kasih banyak-banyak banyak-banyak kepada anda semua yang sudi sudi bersama kami. walaupun kita lambat sikit. InsyaAllah minggu depan kita cuba on time. Dan terima kasih juga sudi berkongsi pengalaman, pandangan anda. Kami berkongsi ni bukanlah apa-apa pun, sekadar nak berkongsi. Kalau ia memberikan manfaat, syukur, Alhamdulillah. Ya, Itu yang matlamat utama kami juga betul, betul. memberikan Tak ada manfaat. niat lain selain memberi manfaat kepada semua termasuk pada diri sendiri. Tetapi kalau adalah kelemahan di pihak kami, ada kekhilafan, kami Ada yang tak harapkan betul ke, tolong maafkan tegur. dan betulkan. Tegur. Maafkan dan Tegur kita cuba perbaiki, kami akan cuba insyaAllah. perbaiki di masa-masa akan Okey. datang. Kalau kepada rakan-rakan yang kata Allah tak sempat lah nak tengok podcast Mas dan juga AB kan, bagi tahu kat mereka boleh tengok air rakaman. Ya. Boleh tengok air rakaman Kita juga akan uploadkan di Facebook dan juga di YouTube YouTube dan share lah. share. Kalau orang share, kita tak tahu secara tak langsung kita membantu orang tu kan. Mungkin tanpa kita sedari dan juga tidak secara langsung indirectly mungkin Kata sedapnya suara Ebi Pandang dan Mas ni. Kami letak Ajinomoto tu. Suara Ebi tak berubah dari dulu. Pada pendapat saya tak tahu nak bagi tahu ke tak tentang sakitnya kesian. Terima kasih Ebi Pandang dan Mas. Sama-sama terima kasih kerana menonton di Dasha. Dan Mokda yang terakhir sekali kita baca macam tengok cermin pula tengok Ebi dan Mas ni. Dua-dua pula Mak Ning. Mak Ning kan suka menangis. You know kita ni kan aktris air mata. Ni Yatimah tu kena sangat tu saja nak gelak. Ya kami ni kan kadang-kadang bila hari yang tak plan maybe keluar baju warna sama. Kalau tak baju sama, tudung sama. Macam hari ni memang plan lah. Macam semalam kami ada meeting. Dua-dua pakai baju hijau yang sama. Bukannya hijau yang tone lain sikit, yang sama. Lepas tu pergi pula kat kedai makan tu, sama juga. Perut dia pun sama macam baju Lepas tu kita. cakap, kita boleh kerja kat sini. Nempel je tak otak ya. Suratan atau kebetulan. Kan. Kan. Okey, baiklah. Sekali lagi kita nak rakamkan ucapan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kalau apa yang kami lakukan ataupun kami sajikan, kami tampilkan memberikan manfaat, tolong sebarluaskan. Bagi tahu kat semua dan mungkin insya-Allah di masa-masa akan datang macam tadi siapa Zafri kata bagi buatlah tajuk tajuk terselamat daripada maut. Ataupun dalam bahasa Inggeris apa cheated death kan ada yang kata kita ni ada 9 kali mana saya baca dia kita ada 9 kali maksudnya amaran lah. Kalau kita macam ya Allah nasib baik kau kena ni mati itu satu. Tak tahu lah betul ke tak. Allah alam. Tak apa. Tapi kalau ada kesempatan mungkin kita akan kupaslah tentang mungkin topik ataupun ni. mungkin minggu depan kita buat yang ceria sikit. Kan nangis kita anak. Kan banjir je studio ni. Nasib baik ada tisu kan. Okey, baiklah. Kita dah sampai ke penutup pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak yang baik datang daripada Allah, yang kurang dan lemah daripada kami berdua, Mas dan juga AB. Kalau nak cakap adios amigos ataupun watamat. Kita jumpa lagi Kita jumpa lagi di minggu hadapan pukul 3 hingga pukul 4 insya-Allah di hari Selasa dan jangan lupa hari Jumaat ini pada pukul 4 hingga pukul 5 di IB channel dan juga di kita untuk ABSD. AB tanya, SD jawab. Dan untuk hari Jumaat ni istimewa sikit sebab open table. Memang bebas. Tanyalah. Jadi anda boleh guna hotline kami ni untuk hantar sekarang ni pun kalau anda nak hantar pun boleh juga. Tak ada masalah. Boleh hantar soalan tapi anda mulakan dengan ABSD supaya kami tahu. Soalan itu ABSD. Anda mulakan dengan ABSD. Lepas tu tulis hashtag ABSD. Ya, betul. Lepas tu ringkasannya dan soalannya. Tak kisahlah kat tempat kerja ke masalah, ke meluk rumah tangga ke. AB, ada permintaan. Apa? Boleh tak tanya soalan ni dekat ST? Ni kita perlu bagi tahu ke tak perlu?
Oh, okey. Tak hijau kan? Nanti kita tanyalah. Kita Mm-mm. tanya. Ah, Dah. Okey, kita tanya kan? soalan. Ah, Dan sebab kalau kami anda nak tahu apa pula pandangan pendapat SD, ikuti bersama kami hari Jumaat nanti Hmm. pukul 4 hingga pukul 5 di IB Mm-mm. Channel dan juga di Samsul Amri. Okey, tapi tengok sini sudahlah. Sempat lagi ya. Okey, Okey, sini. sehingga kita jumpa lagi pada siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.